Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 11. Tajuk kami adalah isu-isu pembiayaan perdagangan antarabangsa negara Korea. Saya Nobaidura binti Mak Muhtar, nombor metrik 2738875. Perdagangan antarabangsa adalah proses pertukaran barang dan perkhidmatan antara negara-negara yang melibatkan aktiviti ekonomi rentas sempadan. Ia merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi global, memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dan memanfaatkan kekuatan ekonomi masing-masing. Sebagai mekanisme pertukaran, perdagangan antarabangsa memainkan peranan utama dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi, membuka peluang untuk pelaburan, mencipta pekerjaan dan menyediakan akses kepada pelbagai sumber daya. Kemudahan tukaran mata wang tingkatkan dagangan Malaysia-Korea Selatan 2014. Imbangan pembayaran BOP pada hujungnya mencerminkan catatan keseluruhan transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara lain dalam satu tempoh masa tertentu. BOP memerangkap segala bentuk aliran wang termasuk ekspor dan import barang, perkhidmatan, pelaburan asing serta perubahan dalam simpanan antarabangsa. Keberhasilan dan keseimbangan BOP merupakan penunjuk kesihatan ekonomi suatu negara. Untuk mencapai keseimbangan BOP yang positif, negara perlu menguruskan dan mengawal dengan bijak transaksi ekonomi yang melibatkan pelbagai pihak. Kepentingan perdagangan antarabangsa dan BOP kepada sesebuah negara adalah jelas. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada keupayaan untuk mengakses pasaran global dan menjalin kerjasama ekonomi antarabangsa. Perdagangan antarabangsa memberi peluang kepada negara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktiviti dan mencapai skala ekonomi. Selain itu, keuntungan dari perdagangan dan keseimbangan positif dalam BOP dapat menghasilkan pendapatan tambahan, mencipta peluang pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan taraf hidup dan akses kepada pelbagai produk dan khidmatan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap perdagangan antarabangsa dan BOP adalah penting bagi setiap negara untuk menjalankan dasar ekonomi yang berkesan, memastikan pertumbuhan ekonomi yang mapan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Operasi pembiayaan perdagangan antarabangsa dalam sistem perbankan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara, sama ada melalui kemudahan pembiayaan import atau ekspor. Urus niaga ini melibatkan pertukaran barangan atau perkhidmatan antara satu negara dengan negara lain, termasuk penghantaran dan penerimaan barangan dan perkhidmatan, pemindahan dana dalam pelbagai bentuk mata wang, pelaburan, pelesenan, kontrak, franchise, perbankan, pembrokeran, insurans dan semua bentuk rundingan dan perjanjian. Semua aktiviti termasuk dalam bentuk industri, perdagangan atau khidmatan, teknologi dan taraf hidup rakyat berkait rapat dengan ekonomi negara lain melalui aliran barangan dan perkhidmatan, modal, teknologi dan sumber manusia. Operasi pembiayaan perdagangan antarabangsa adalah tulang belakang dalam memacu roda ekonomi global, membolehkan pertukaran pelbagai aset ekonomi dan pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa. Dalam konteks ini, sesebuah negara boleh memperoleh keuntungan melalui operasi pembiayaan perdagangan antarabangsa tanpa merugikan negara lain. Melalui urus niaga yang adil dan saling menguntungkan, negara boleh meningkatkan akses kepada pasaran global, mengembangkan ekspor dan import dan memperoleh teknologi dan sumber manusia yang diperlukan untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing ekonomi. Oleh itu, kesan positif operasi pembiayaan perdagangan antarabangsa melibatkan pertukaran faedah antara negara, mewujudkan sistem ekonomi global yang seimbang dan mapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umairah binti Marjuni, nombor metrik 269310. Hari ini saya akan membentangkan isu-isu pembiayaan perdagangan antarabangsa berkenaan perbincangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Berkaitan perbincangan, saya akan menjelaskan iaitu ekspor Korea menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan perdagangan. Penyelidikan aliran perdagangan memungkinkan kita untuk memahami produk dan perkhidmatan yang diminati oleh pasaran antarabangsa, sekaligus membantu mengenal pasti sejauh mana keunggulan komparatif negara dalam sektor-sektor tertentu. Peningkatan ekspor dapat memberi petunjuk terhadap sektor ekonomi dan yang berkembang pesat dan berpotensi menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Walau bagaimanapun, penting juga untuk mengambil kira perubahan dalam arah
aliran import. Melalui analisis ini, kita dapat menilai sejauh mana negara bergantung pada sumber daya luar dan sektor-sektor tertentu yang mungkin memerlukan peningkatan kebolehmandirian. Selain itu juga, melihat perbandingan antara pertumbuhan import dan ekspor dapat memberikan gambaran keseluruhan mengenai keseimbangan perdagangan Korea. Dengan memahami arah aliran perdagangan antarabangsa Korea, pihak berkepentingan termasuk pemerintah dan pelaku perniagaan dapat merancang strategi yang lebih efektif. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa iaitu contoh isu seperti perang, krisis politik, kemelesetan ekonomi dan lain-lain, iaitu salah satu isu utama adalah ketegangan geopolitik yang berkaitan dengan hubungan dengan Jepun dan Korea Utara. Ketidakpastian politik dalam kawasan ini boleh mencipta kestabilan dan mempengaruhi keputusan pelabur dan pelaku perniagaan. Perselisihan politik atau konflik boleh mengakibatkan penurunan kepercayaan dalam pasaran, merintangi arus perdagangan dan secara langsung mempengaruhi negara. Selain itu, krisis ekonomi global merupakan faktor signifikan yang boleh memberikan kesan terhadap perdagangan Korea. Ekonomi Korea Selatan mengalami penyusutan untuk kali pertama dalam 22 tahun pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemik COVID-19 yang mempengaruhi pekerjaan dalam industri perkhidmatan dan menekan corak perbelanjaan konsumer. Menurut data awal dari Bank of Korea, pada Khamis, keluaran dalam negara KASA KDNK negara itu menguncup 1% berbanding tahun sebelumnya, menandakan pengucupan tahunan pertama sejak krisis kewangan pada tahun 1998. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nordiana Isma binti Daud, 273876. Saya akan membentangkan tentang dasar-dasar yang dilaksanakan oleh negara Korea. Menandatangani banyak perjanjian perdagangan bebas dengan negara tertentu adalah salah satu langkah penting. Dengan sedikit kekangan perdagangan, perjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan peluang pasaran, meningkatkan kebolehcapaian sumber dan menggalakkan pertukaran barangan dan perkhidmatan. Selain itu, Korea terus mengutamakan dasar pembangunan industri sebagai cara untuk meningkatkan pengaruhnya di seluruh dunia. Sama ada melalui kemudahan pembiayaan import atau ekspor, operasi pembiayaan perdagangan antarabangsa dalam sektor perbankan menyumbang dengan ketara kepada pembangunan ekonomi negara. Aliran modal, teknologi, sumber manusia dan barangan perkhidmatan serta perdagangan dan perkhidmatan, teknologi dan taraf hidup menghubungkan semua aktiviti ekonomi termasuk industri, perdagangan dan perkhidmatan kepada ekonomi negara lain. Kesimpulannya, penerimaan langkah-langkah ekonomi yang proaktif harus diberi keutamaan untuk menangani masalah keuangan perdagangan. Ini boleh melibatkan pembiayaan kemajuan modal insan, meningkatkan infrastruktur dan menyediakan bantuan kepada industri utama. Korea secara berkesan dan cekap boleh mengukuhkan kedudukannya dalam persekitaran perdagangan antarabangsa yang dinamik dan meningkatkan struktur ekonominya dengan melaksanakan langkah-langkah ini. Sekian dari saya, terima kasih.